Salam sejahtera saya ucapkan kepada Miss Nadia. Pada hari ini saya Jona Suri akan membentangkan e-book saya. Berikut merupakan kandungan dalam e-book saya. Pengenalan KSPK. KSPK dibina berasaskan 6 tunjang, iaitu tunjang komunikasi, kerohanian, sikap dan nilai, kemanusiaan, keterampilan diri, perkembangan fizikal dan estetika, sains dan teknologi. Tewariki pula adalah kurikulum luar negara, iaitu merupakan kurikulum bicultural yang menyediakan pembelajaran kepada kanak-kanak atau tamariki dalam konteks pembangunan budaya. Kemahiran KSPK adalah kemahiran berfikir kritis, kemahiran berfikir kreatif, kemahiran menakul dan strategi berfikir. Kemahiran tewariki pula adalah memberi kuasa kepada kanak-kanak untuk belajar dan berkembang. Keluarga dan komuniti adalah orang penting bagi memperkembangkan kurikulum awal kanak-kanak. Kanak-kanak belajar melalui hubungan responsif dan interaksi dengan sekeliling, serta perkembangan holistik di mana ianya menggambarkan secara menyeluruh kanak-kanak belajar dan berkembang dari segi kognitif, sosial, fizikal, emosi dan rohani. Kelebihan kemahiran KSPK adalah kanak-kanak dapat belajar dengan cara yang kreatif mengikut kreativiti mereka. Kanak-kanak dapat menguasai kemahiran psikomotor asas. Kelebihan kemahiran tewariki pula, kanak-kanak dapat menyesuaikan diri dengan komuniti atau sekeliling dengan mudah, serta kanak-kanak dapat berinteraksi atau berkomunikasi mesra antara guru, rakan-rakan, masyarakat dan persekitaran mereka. Kekurangan kemahiran KSPK adalah guru harus sentiasa menggunakan kemahiran yang telah disediakan oleh KSPK walaupun sesetengah pemikiran guru adalah terhad. Kekurangan kemahiran tewariki pula adalah kanak-kanak akan cenderung untuk mengikut sikap negatif atau positif seseorang yang berada dalam persekitarannya kerana mereka belajar melalui hubungan. Fokus KSPK adalah untuk melahirkan murid yang mempunyai kebolehan di samping menghasratkan murid dapat menghadapi cabaran, menyelesaikan masalah, berkeinginan untuk belajar dan bersedia untuk pembelajaran yang seterusnya. Fokus tewariki pula adalah untuk perkembangan individu melalui pengupayaan untuk melahirkan kanak-kanak yang yakin dan berdikari. Ianya juga menekankan penggunaan teknologi dan jalinan keluarga atau komuniti untuk membantu kanak-kanak belajar. Ianya juga menekankan hubungan ibu bapa dan komuniti untuk pembelajaran kanak-kanak. Kelebihan fokus KSPK adalah dapat membantu kanak-kanak untuk belajar melatih diri bagi berkomunikasi dan bersosialisasi dengan yakin di hadapan ramai. Kanak-kanak dapat menyediakan diri untuk ke alam persekolahan yang seterusnya. Kelebihan fokus tewariki pula adalah kanak-kanak dapat melatih diri untuk belajar berdikari apabila berinteraksi dengan persekitarannya. Kanak-kanak juga dapat mengeratkan hubungan antara mereka dan ibu bapa mereka. Kekurangan fokus KSPK pula adalah sesetengah kanak-kanak yang lambat akan merasa tertekan sekiranya mereka harus mengikut arus murid yang cepat jika sekolah berfokus untuk melahirkan murid yang mempunyai kebolehan sebelum meneruskan ke alam persekolahan yang seterusnya. Kekurangan fokus tewariki pula adalah jika kanak-kanak terus belajar untuk belajar berkembang secara individu, mereka akan sukar untuk bekerja dalam bilangan yang ramai. Kandungan KSPK adalah standard kandungan, iaitu penyertaan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan melalui merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Kandungan tewariki pula adalah iaitu kurikulum bicultural, di mana kurikulum ini menyediakan pembelajaran kepada kanak-kanak atau tamariki dalam konteks pembangunan budaya. Kurikulum ini menekankan pengkongsian pembelajaran antara guru atau kayoko, ibu bapa dan keluarga atau wahna. Kelebihan kandungan KSPK adalah memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mendapat pendidikan yang sama serta berkualiti. Teoriki pula adalah ibu bapa dapat mengetahui cara untuk meningkatkan perkembangan kanak-kanak. Kekurangan kandungan KSPK adalah kanak-kanak hanya perlu fokus kepada beberapa aspek tertentu sahaja dan tidak meluas. Kekurangan kandungan teoriki pula adalah ibu bapa yang tidak mempunyai masa bersama anak mereka atas alasan pekerjaan akan sedikit menjejaskan pembelajaran kanak-kanak. Penilaian KSPK adalah tertumpu kepada kanak-kanak sahaja. Di peringkat persekolah, pemerhatian adalah kaedah yang lazim digunakan untuk mengumpul maklumat atau evidence, contohnya senarai semak, rekod, anekdot.
Penilaian teorikal pula adalah secara menyeluruh berdasarkan 4 tahap penilaian, yaitu empowerment atau pengupayaan, pembangunan holistik, keluarga dan masyarakat, serta hubungan. Kaedah yang digunakan adalah sama seperti KSPK, yaitu pemerhatian dan rekod. Kelebihan penilaian adalah guru dapat melihat sendiri hasil kerja murid mereka, serta guru dapat menjadikan pemerhatian tersebut sebagai maklumat atau evidence. Kelebihan penilaian teorikal pula adalah pelajar hanya perlu fokus kepada 4 tahap penilaian sahaja, serta penilaian secara pemerhatian dapat membolehkan guru melihat hasil tugasan pelajarnya. Kekurangan penilaian KSPK pula adalah memerlukan masa yang banyak untuk memperhatikan setiap murid. Kanak-kanak akan menjadi gugup sekiranya penilaian dilakukan secara pemerhatian, kerana guru akan mematikan mereka sewaktu mereka menjalankan tugasan mereka. Kekurangan penilaian teorikal pula adalah pelajar akan menjadi gugup sekiranya guru membuat penilaian secara pemerhatian. Berikut merupakan lampiran dan berikut adalah rujukan. Sekian saja dari pembentangan e-book saya. Terima kasih.